Okay, so phytoremediation. Kita biasa dengar dah phytoremediation. What is phytoremediation? We know that it is using the plant to remediate the contaminated soil or degraded soil. So we know basically we have to use the natural ability of plant. But what is the real mechanisms behind phytoremediation? Because phytoremediation has quite a lot mechanisms, and each mechanisms differ from each other. Okay. So firstly is the term. So apa itu phytoremediation? Phyto, we know that it is plant, and remediation comes from the root word of remedium, means to correct or remove an evil, but that is the root word. So when we apply in science, phytoremediation is an easy to method of treatment for contaminated soil and water by using or utilizing plants. Okay, so that actually it refers to the technologies that we might using or utilize plants to clean up chemically contaminated land, air and water. Even air can be used. We can utilize plant for clean the air. Okay, so it is basically a cost-effective plant-based method yang mana kita capitalize, kita gunakan sahaja plant's ability tu, so that we can concentrate the components from environment and chemicals, and then they help us to metabolize the chemicals element into in their tissues into harmless substances. Okay, so they actually can metabolize a diverse kind of substances. So we have to know lah yang mana, which mechanisms for which elements or which substances. Okay, this is for general process of phytoremediation. Okay, so dia adalah sebenarnya dia ambil bukan kita, the plant, the uptake of metals and certain organic compounds daripada tanah dan juga air. Okay, the photosynthesis of organic compounds and the transpiration of carbon dioxide. Bukan bermakna phytoremediation itu adalah photosynthesis, but through the photosynthesis and the transpiration of the plant, yang mana dia gunakan untuk buat makanan, untuk pengangkutan air, pengangkutan mineral, untuk dia transpire carbon dioxide, untuk digunakan semula dalam tisu dia. All this process adalah sebahagian daripada mekanisme untuk melengkapkan phytoremediation. Okay, so they accumulate, dia kumpulkan ataupun dia proses all the compounds, okay, menerusi dia punya lignification process, iaitu melalui tisu lignin dia, volatilization, metabolism and mineralization. Maksudnya all this process dia akan accumulate, processing ataupun dia akan concentrate, okay, dan transform into lastly adalah carbon dioxide and water. Okay, dia akan lepaskan dalam bentuk yang lebih baik. So dia juga plant juga dia boleh gunakan enzymes yang ada pada dia untuk convert complex organic molecules kepada bentuk yang lebih simple. Okay, yang seterusnya dia boleh juga release chemicals. Kita panggil dia sebagai exudates. Okay, dan decompose, dia relaikan ataupun dia degrade dekat root tissue. Okay, increase the carbon and oxygen content of soil near roots. We know that both carbon and oxygen are very important to the ecosystems of the plant. Sebab apa? Carbon digunakan oleh tumbuhan, oksigen digunakan oleh microbe yang berada di sekitar plant root system. Okay, especially for the aerobic microbial biosystem
yang mana dia akan boost dia punya fungal ataupun microbial activity and metabolism. Okay, so phytoremediation is based on certain natural processes carried out by plants by different mechanism. Okay, apa mechanisms utama phytoremediation? Okay, ada phytostabilization di bahagian root sini. Okay, warna kuning ni, this is the phytostabilization. Pollutant yang ada warna purple, warna pink ini adalah pollutant. Okay. Kemudian adanya phytostimulation di bahagian root juga, nodes of the roots. Okay. Ada phytoextraction di bahagian upper ground, above ground plants. Kemudian adanya phytodegradation. Phytodegradation boleh berlaku di atas dan juga di bahagian below ground plant dan juga above ground. Dan akhirnya adanya phytovolatilization. So saya nak fokus kepada 4 jenis lah. Phytostabilization, stimulation, extraction dan juga phytodegradation. Okay. So kalau boleh keempat-empat mekanisme ni you kena tahu, kena hafal, kena ingat dan kena bezakan. Sebab soalannya adalah tentang itu. Sama ada term, sama ada membezakan, sama ada apa mekanisme. Itu soalan-soalan yang biasalah. Kalau you biasa tengok soalan saya, lebih kurang macam itulah. Okay. So phytostabilization, phytoextraction, phytovolatilization, phytodegradation, these four will be focused dalam kelas saya. Okay. So kalau kita tengok bentuk dekat sini, kita boleh, dia dah differ dekat mana berlakunya keempat-empat mekanisme ini. Alright. So gunakan ini untuk you hafal keywords nanti. Okay. Bukan saja-saja letak bagi cantik slide tau. Untuk bantu you ingat kat mana berlakunya empat-empat mekanisme ini. Right? Okay, first adalah phytostabilization atau also known as phytosequestration. Okay, sebab apa? So, phytostabilization ni tentang apa? Dia melibatkan penyerapan, okay, melalui akar tumbuhan, penjerapan kepada permukaan akar, the absorption to the surface of roots, ataupun dia create biochemical oleh plant itu yang mana dia akan release ke dalam kawasan tanah sekitar dia, sekitar pokok dan juga root dia, ataupun groundwater in the immediate area of the roots. Okay, iaitu dalam air bawah tanah berdekatan dengan root sahaja, yang mana dia boleh sequester ataupun dia accumulate, precipitate ataupun dia immobilize. Immobilize ni maksudnya dia pegunkan pollutant yang berdekatan dalam pelbagai cara. Okay. So first adalah dia boleh buat absorption and precipitation. Okay. Biasanya adalah dari pollutants dalam bentuk metals. Okay, yang mana bila dia absorb and then dia precipitate of pollutants ni, dia keluarkan pollutants ni dan dia akan kurangkan pergerakan dia dalam tanah. Okay, dia akan menghalang pengangkutan ataupun pergerakan dia ke dalam leaching masuk ke dalam groundwater, ataupun melalui wind transport ataupun masuk ke dalam food chain, iaitu berdekatan dengan tanah dan juga groundwater. So basically phytostabilization ni dia bukanlah total up of clean up teknologi, tapi dia adalah satu cara untuk dia stabilize metal yang berada di dalam tanah, especially untuk prevent dia daripada terus merebak, terus bergerak dalam tanah ke arah yang lebih jauh. So dia tidak boleh ditransfer kepada food chain. Contoh kata saya gunakan zeolite clinoptilolite untuk pegunkan logam nikel, kromium, kobalt yang sangat toksik dalam tanah supaya ia kekal dalam ikatan bonding of clay particles of soil, supaya ia tidak boleh digerak keluar daripada bond itu, dan bila dia dipegunkan di dalam tanah dalam ikatan
fraksi resisten yang tidak boleh, yang sangat sukar dilepaskan, maka pokok dah tak boleh, akar pokok tak boleh nak ambil dah. The uptake of metals can be prevented. Okay, dia boleh halang pengambilan metals tu oleh akar pokok disebabkan dia kekal berada dalam soil particles bond. Jadi dia tak boleh nak bergerak dah ke mana-mana dan dia juga tidak masuk ke pokok yang akhirnya kalau pokok tu padi contohnya yang menjadi sumber makanan beras kepada kita, beras tu akan selamatlah. Dia tak ada dah, tak boleh kumpul dah dalam dia punya edible parts ataupun edible organs of the plants. Okay, so kita gunakan phytostabilization ni biasanya untuk aplikasi pada pokok yang ada metal tolerant. Okay, contoh kata pokok padi dia adalah high mechanism, dia adalah pokok kita kelaskan dia sebagai pokok kelas tinggi di mana dia boleh dia punya pokok padi ni dia ada complex mechanism di mana dia boleh bantu dia boleh tapis sampai dia ada kebolehan untuk menapis sehingga threshold tertentu pada kepekatan metal. Okay, maksudnya dia tolerant, dia adalah metal tolerant plant species and sehinggalah had ataupun level of metal threshold tu lebih daripada toksik. Jadi dia boleh efek lah. Okay, so sebenarnya kebanyakan pokok kompleks ini dia boleh menapis apa yang berada di dalam tanah. So we know that certain metal tolerant plant species, apa jenis, you carilah sendiri, jangan tanya dalam saya dalam kelas ni apa jenis metal tolerant plant species, you cari apa jenis pokok yang metal tolerant plant species. Okay, so dia boleh pegunkan heavy metals di dalam tanah dan mengurangkan ketersediaan dia untuk diambil oleh pokok. So ini akan menghalang dia punya pergerakan ataupun migration ke dalam persekitaran dia dan mengurangkan risiko untuk metals ataupun heavy metals masuk ke dalam food chain, iaitu menerusi benda yang kita makan, edible plants. Okay. So apa proses yang berlaku dalam phytostabilization ini adalah pertamanya transpiration dan juga root growth yang mana dia akan pegunkan bahan cemar itu dengan mengurangkan proses leaching, iaitu yang masuk ke dalam groundwater. Okay, so bila berlaku transpiration and root growth, dia boleh immobilize the contaminants by reducing leaching. Yang kedua melalui proses transpirasi untuk dia bernafas, untuk dia adanya transpires. Okay. Keduanya controlling erosion. Phytostabilization proses juga dia membantu mengawal erosion sebab dia memegang partikel-partikel tanah dengan kuat. Yang ketiga, dia create satu aerobic environment dalam kawasan root zone. Bila dia dapat create an aerobic environment, dia memberi persekitaran yang sihat kepada mikrob yang berada di bahagian, yang mostly berada di bahagian root system, root zone. Okay. Proses ini juga membantu menambahkan lagi organic matter kepada substrate. Substrate ni adalah tanah di sekitar rhizosphere ni. Okay, yang mana substrate ni juga dia binds the contaminant. Bila kita add organic matter, dia akan improve lagi the binding of the contaminant. Seterusnya, microbial activity. Okay, pergerakan ataupun aktiviti mikrob di dalam tanah ini, yang berada kebanyakannya pada tanah dan juga pada plant roots ni, dia akan meningkatkan lagi proses degradation ataupun penguraian kontaminan berbentuk organik, especially pesticides and hydrocarbons. Hydrocarbons ni macam kan bila kita letak pesticide racun ni apa semua, dia bentuk macam minyak kan, itu part of hydrocarbons. Okay, dia akan tukarkan, dia akan meningkatkan lagi penguraiannya organik dan juga hydrocarbon kepada bentuk yang kurang toksik, to non-toxic forms.
dalam proses phytostabilization ni, dia akan secreted, dia akan rembeskan sebatian kimia tertentu oleh tumbuhan ini untuk immobilize, untuk pegunkan kontaminan rather than degrade them. Dia tak, mostly adalah pasal dia bukan clean up kan tadi kita cakap, tapi dia more to immobilize. Okay, cuma microbe tadi yang akan buat kerja degradation. Okay, so proses phytostabilization berlaku menerusi penyerapan dan juga pengumpulan dalam tumbuhan, dalam tisu tumbuhan, penjerapan kontaminan tu kepada bahagian root pokok, pada akar pokok, ataupun precipitation within the root zone. Okay, dia akan kumuhkan dalam dia punya bahagian zone, bahagian akar ini, root zone, untuk elakkan dia, untuk prevent dia bergerak di dalam soil. Begitu juga dengan bergerak melalui erosion dan deforestation, sebab dia mengikat partikel-partikel dengan lebih kuat, jadi kurangkan erosion yang membantu prevent the migration of the metals dalam soil. Okay, so phytostabilization actually can be enhanced by using the soil amendments. Itu bahan pembaik pulih tanah yang banyak digunakan dalam tanah yang ada logam berat especially. Okay, sebab dia membantu memegunkan metalloids, iaitu komponen-komponen metals dalam heavy metals. Okay, combine dengan keupayaan pokok itu sendiri sebagai plant tolerant species yang toleran, yang dia mampu dia bertoleransi terhadap kepekatan tinggi bahan cemar. Okay, dan dia juga bila dia dapat pegunkan heavy metals, sebenarnya dia toksik kepada pertumbuhan tu. Bila dia pegunkan dalam tanah, pokok tak boleh nak ambil. So lama-lama tanah tu dia akan kurang. Bila kita test kepekatan logam berat, dia akan berkurang, sebab berkurang dia lebih banyak dikumpul di bahagian resistant fraction, iaitu fraksi yang tidak boleh dipecahkan, yang sangat sukar dipecahkan. Jadi pokok ni dia tak ambil dah heavy metals dan dia boleh hidup dengan lebih subur. Tanah pun dia akan meningkatkan kesuburan tanah, sebab metal tu dapat ada dalam fraksi yang terikat kuat. Okay. So, once we put the soil amendment sebagai enhancement lah, contoh macam zeolite, macam chitin, macam banyak lagi lah benda soil amendment ni, dia akan menyebabkan contaminant immobilization, pemegunannya. Okay, dia akan supply also the nutrient. Okay, most of the soil amendment ni adalah slow release nutrient supplier. Maksudnya dalam jangka masa yang panjang dia release sedikit demi sedikit nutrient supaya pokok boleh guna dengan lebih efisien. Dan juga organic matter supply. Soil amendment juga menambah kepada peningkatan organic matter dalam tanah. Okay. So pada bahagian root zone ini kita panggil sebagai rhizosphere ni, okay, dia ada kesan juga yang mana rhizosphere ni dia akan release organic acids. Okay, dia boleh imbangkan pH and redox potential, iaitu pengangkutan air dan sebagainya. Dia adalah pusat bagi microbial activity. Dia boleh mendapkan contaminants melalui rhizosphere ni, kita panggil sebagai rhizodeposition, dan boleh berlakunya phytovolatilization. Yang ni kita akan belajar sekejap lagi. Kita tengok dulu phytostabilization. Okay, so bila dah kita letakkan semua ni, berlakunya phytostabilization, dia juga akan stabilize the soil sebab pegunkan dalam ikatan tanah dan dia mencegah erosion. So soil stabilization ini akan meningkat dan meningkatkan juga improve the soil structure, kurangkan erosion dan juga dust dispersion. Okay, so bantu the soil stabilization membantu kepada hydraulic lift, iaitu pengangkutan air oleh pokok. Okay,
So dia akan meningkatkan pengangkutan, dia akan kurangkan leaching of soil ke dalam groundwater dan mengurangkan runoff di atas permukaan tanah. So dari segi ecological effect pula, dia akan meningkatkan estetik. Okay, nilai yang kita nampak pada kawasan tu akan lebih subur. So improve the aesthetics of the site. Dia akan improve the habitat, pokok-pokok akan lebih sihat, lebih banyak menghasilkan yield ataupun hasil, dan dia akan restore the soil. Berlakunya soil restoration overall. This is the phytostabilization remediation mode. Okay, mekanisme kedua adalah phytoextraction, iaitu kita gunakan plant ini untuk take up the metal contaminants daripada tanah dengan cara dia absorb melalui akar pokok. Okay, so metal dia yang diabsorb, dia akan simpan ataupun dia akan accumulate, terkumpul di bahagian aerial portions of the plants. Apa aerial portions? Kalau edible portions adalah buah. Kalau aerial portions adalah mostly adalah stems and leaf ataupun shoot. Shoot ataupun stems ni benda yang sama lah, batang pokok, dan juga leaf. Itu yang tidak unedible, okay? Yang tidak boleh dimakan. So this is the aerial portions yang berada di bahagian atas, below ground, above ground punya bahagian. Okay, so pokok ini dipanggil sebagai hyperaccumulators sebab dia mengumpul pada tisu-tisu bahagian atas pokok dia. Sebab spesies plants ni juga ada high tolerance to heavy metals. Okay, dia tak semestinya pokok yang memberikan hasil seperti padi, tapi dia juga adalah pokok yang biasa tumbuh di kawasan yang tercemar. Kalau you tengok kawasan ni tercemar tapi ada pokok yang masih berdiri dengan tegap, itu adalah mostly adalah hyperaccumulators, menunjukkan keupayaan dia untuk mengumpul bahan cemar di dalam batang dan juga daun pokok dia. Sebab tu dia masih boleh tumbuh dengan baik. Sebab dia sangat hyper, dia sangat ada toleransi yang tinggi kepada kepekatan heavy metals. So dia mampu untuk menyerap metals dalam larger amounts compared to other plants. So other plants dia akan terbantut sebabkan dia tak boleh dah nak membesar. Ketoksikan heavy metal yang masuk ke dalam pokok tu menyebabkan pokok-pokok lain terbantut. So today's researchers around the globe, dia dah mula developing genetically engineered hyperaccumulators plants. Mereka buat dalam makmal, mereka buat modification kepada genetik pokok itu supaya mereka boleh tahan lebih banyak jenis metals, lebih tinggi kepekatan metals. Maka dia ada keupayaan yang lebih tinggi daripada hyperaccumulators in natural surrounding environment, dan capacity of their tolerance juga jauh lebih tinggi berbanding dengan natural hyperaccumulators. Okay, so kalau you tengok gambar ini, this is yang bawah ni warna coklat yang ada bulat-bulat ni, this is the impacted soil ataupun contaminated soil. Okay, di kawasan root zone ini adalah berlakunya soil remediation, yang mana berlakunya proses phytoextraction. Kontaminan diambil oleh melalui ni kan, ada arrow-arrow ni. So contaminants were taken by the roots and accumulated in the above ground punya aerial portions. Pokok dia akan masuk ke batang pokok ini, kemudian dia akan accumulate dekat plant tissue yang lain, iaitu leaf. Okay, kita panggil sebagai proses translocation into shoots and leaf. Okay, sebab tu kalau kita buat kajian pasal tanah, pasal pencemaran tanah, translocation factors perlu ditentukan sama ada kurang daripada satu ataupun lebih daripada satu. Kalau lebih daripada satu, itu bermakna itu adalah pokok yang hyperaccumulator. So contoh pokok adalah Indian mustard ataupun nama sainsnya Brassica genesi, ataupun sunflower. Sunflower ni pokok yang sangat tolerant ya.
Helianthus annus ni dia sangat tolerant. Dia ada keupayaan tinggi untuk accumulate lead dan juga cadmium sebenarnya. Sebab tu sunflower boleh tumbuh di kawasan yang terjejas. Dia dah lah cantik, tinggi, tegap. Jadi dia menunjukkan keupayaan tinggi kepada plant metals accumulation. Okay, this is between hyperaccumulator and non-hyperaccumulator. So this is all the contaminants ataupun metals dalam plants were uptake by the from soil into the root zone, translocate into the metals sampailah ke leaf. So accumulation, this is pada bahagian shoot ni berlakunya translocation dan akhirnya dia akan accumulate di bahagian leaf. Dia juga boleh accumulate pada shoot bila-bila masa, tapi destinasi terakhir mestilah pada leaf. Sebab tu dia panggil accumulation dalam leaf. Translocation ni adalah satu kaedah pathway untuk dia bawa ke seluruh daun-daun ini. Bagi non-hyperaccumulator, dia tak akan ambil. So tidak akan berlaku pengumpulan metals dalam bahagian aerial plants ini. So bila kita check, dia tidak ada metals dalam pokok dia. So dia adalah bukan non-hyperaccumulator. Jika dia ada tingginya kepekatan metals yang sama dalam soil, jika zinc ada dalam soil, zinc ada dalam batang dan juga daun, dia adalah hyperaccumulator. Okay. Some heavy metals seperti copper and zinc ni dia boleh remove daripada soil dengan moving up into the plant roots. Satunya sebab ikatan copper and zinc tu mudah dibawa. Yang keduanya dia adalah pokok yang boleh menerima uptake pengaliran metals. This is the phytoextraction and phytostabilization. Tadi kita belajar pasal phytoextraction. The first tadi adalah phytostabilization. So ini adalah phytoextraction, natural phytoextraction dan chemically assisted phytoextraction. Phytoextraction yang berlaku secara naturalnya dia bergantung kepada group of plants dengan keupayaan semula jadinya untuk dia accumulate, kumpulkan metals dalam harvestable plants, iaitu bila kita nak daun ataupun bunga ataupun batang dia. Bila dia berada dalam natural habitats dia. Manakala chemically assisted phytoextraction ini, kita aim dia untuk overcome the slow growing and low biomass yield of hyperaccumulators. Using the high biomass crops, kita induce sebenarnya, kita masukkan kepada high biomass crops. Maksudnya kita ada bahan chemical untuk bantu dia mengumpul lebih banyak metals ini. So itu dia panggil sebagai chemically assisted phytoextraction. So kalau slow growing and low biomass yield ini, maksudnya pokok yang perlu jangka masa yang panjang untuk dia terus sampai kepada tempoh untuk harvest dan dia hasilkan yield yang sedikit. Okay. So kita perlu, biasanya kita akan bantu dia untuk kita pakai chelates. Okay, kita masukkan, kita apply chelates. Chelates ni adalah bahan kimia lah yang telah diadun di makmal. Kita masukkan pada soil tu, okay, untuk bantu dia dapatkan metals ni, metals yang membantu pertumbuhan dia. Okay, contoh kata tanah tu tanah yang tidak subur. So kita masukkan chelates ni, chelates dalam tanah ni yang ada sumber mineral iaitu metals yang membantu pertumbuhan dia. Okay, kena ingat metals bukan semua metals adalah heavy metals ataupun toxic metals. Metals juga diperlukan dalam bentuk trace element, iaitu komposisi yang kecil untuk nutrien pokok. Okay. So dia adalah chemically assisted phytoextraction untuk bantu pokok ni membesar dengan baik.
dan menghasilkan buah yang dalam kadar yang baik. So phytostabilization adalah root uptake and precipitation of metals dan juga immobilization dalam soil. Okay, so itu beza antara phytoextraction and phytostabilization. Sekejap kita akan summarize di ujung nanti semua mekanisme ni. Mekanisme ketiga adalah phytovolatilization. Okay, kalau you tengok gambar ini di bahagian bawah below root ni, below ground ni adalah indirect phytovolatilization. Yang bahagian atas above ground adalah direct phytovolatilization. Okay. So volatile organic compound iaitu bahan mudah ruap ataupun VOC ni dia boleh meruap daripada stem ataupun leaf, daripada batang pokok dan juga daun-daun pokok ini kita panggil dia sebagai the release of VOC sebagai direct phytovolatilization. Kalau di bahagian tanah pula, di dalam tanah, okay, disebabkan oleh root activities di bahagian pokok, akar pokok ini adalah indirect phytovolatilization. Okay, ni beza antara direct and indirect. Okay, so basically phytovolatilization adalah merujuk kepada pengambilan, the uptake dan juga transpiration of contaminants. Okay, transpiration of contaminants biasanya dalam bentuk organik oleh pokok. Okay, dia ambil dan dia transpire the contaminants, the organic contaminants melalui direct and indirect phytovolatilization. Bahan cemar ataupun kontaminan yang hadir di dalam water, dalam air, yang biasanya di bahagian akar pokok lah kan. Dia akan diambil oleh pokok, dia akan pass through the plant, akan modified dalam tisu-tisu pokok ini dan release kepada atmosfera. Dia akan evaporate ataupun vaporize. That is called the direct phytovolatilization. Volatile organic compound ini mudah meruap. So dia boleh di-volatilize daripada leaf ataupun stems. Okay. So daripada soil kita panggil dia adalah melalui plant root activities. That is the indirect phytovolatilization. Sebab apa kontaminan tu dikatakan sebagai transpired? Sebab dia gunakan pathway of the plants to resembles the transpiration vascular pathway of water. Dia gunakan pathway yang sama untuk pokok mengangkut air dan juga mineral. Okay, itulah yang membantu transpiration. So contaminant is said to be transpired because they use the same pathway as the vascular pathway dalam pokok untuk bawa air dan mineral. Okay. Pokok ni dia boleh, tumbuhan dia boleh berinteraksi dengan pelbagai jenis sebatian organik. So dia boleh mempengaruhi sifat dan juga pengangkutan banyak bahan cemar dalam persekitaran tanah dia. Plant systems dia ada membrane, dia ada pengangkutan secara membran dan pengangkutan secara vaskular. So dia boleh evolve untuk bawa water dan nutrient uptake dan transport ini, angkut dan bawa, ambil nutrient dan air daripada bawah ke atas, atas ke bawah. Dalam masa yang sama juga sebatian yang pencemar yang tidak diperlukan dalam tanah akan juga masuk melalui the same vascular and membranes pathways pada pokok dan di-transpire akhirnya dikeluarkan menerusi above ground stem and leaf melalui proses evaporation. Okay, so volatilization adalah proses yang berlaku melalui stem or leaf iaitu direct phytovolatilization dan melalui tanah menerusi plant root activities terus. Dia tak, yang ni tidak melalui pathways of water ini. Dia terus keluarkan melalui plant root activities, kita panggil sebagai indirect phytovolatilization.
Okay, so indirect phytovolatilization iaitu berada di dalam tanah disebabkan oleh plant root activities ini adalah increase in volatile contaminant flux, iaitu bentuk yang dibebaskan dalam tanah terus, escape terus dari bahagian tanah. Okay. Bagaimana dia escape ini? Pertama melalui advection, iaitu gas lah, gas flux. Okay. Dia akan melalui proses advection. Advection ni adalah mechanism of for the intended for the gas. Okay. Bentuk yang kita tak nampak, gas kan. Gas flux ni biasanya dipengaruhi oleh perubahan water table. Bila berlakunya dalam air, kita tahu ada water table. Okay, di bawah ni ground water kan. Bawah tanah ada ground water. Ada water table. Okay, perubahan the fluctuation of water table kadang tinggi, kadang rendah ni dia akan release the gas yang berada di kawasan water table ini. So diterima oleh plant roots, dia buat kerja dia dan dia release. Okay. Keduanya, dia boleh dia increase the soil permeability. Bila berlakunya bila ada tanah, ada ketelapan tanah yang tinggi kan, maksudnya udara dalam tanah tinggi, dia akan juga meningkatkan pengaliran keluar gas. Okay. Ketiga adalah melalui pengangkutan secara kimia, chemical transport, iaitu via hydraulic distribution, pengagihan air. Hidrolik ni adalah air. So kita tahu di bahagian kawasan ini adalah semuanya melibatkan adanya pengaliran air. Okey. Antara root nodes dan juga antara root nodes dan soil particle adanya aliran air kan. Advection with water toward the surface, iaitu penolakan daripada adanya air ni ditolak ke atas, toward the surface, permukaan tanah. Seterusnya adalah interception of rainfall. Bila berlakunya, bila turunnya air hujan, okay, dia akan infiltrate masuk ke dalam kawasan bertanah ini dan dia akan dilute contaminants dan dia akan keluarkan VOCs, dia akan lepaskan VOCs yang mudah meruap daripada tanah keluar melalui surface dia. Okay, so apa itu flux? Flux tadi kan cakap advection with gas flux. Flux ni dia adalah kesan yang timbul yang melepasi ataupun travel menerusi satu permukaan ataupun substance. Jadi gas flux ni adalah dia bergerak melalui water table daripada kawasan ground water masuk ke dalam soil dan akhirnya dilepaskan oleh ground surface. Okay, so advect pula adalah dari bentuk transfer of heat. Dia adalah pembebasan tenaga haba melalui aliran cecair. Biasanya dalam bentuk horizontal lah. So this is the horizontal water redistribution dalam tanah dan juga dalam atmosphere. Okay, advert ni boleh berlaku dalam hydraulically dan juga pada atmosphere. Okay. So bila kita tengok, kalau you tengok dekat sini, okay, banyak lagi benda dia cerita ni. Hydraulic redistribution, increase soil permeability, gas fluxes. Okay, you boleh connect dengan apa yang saya tulis dekat sini nanti. So benda yang diambil oleh pokok tadi, dia akan escape menerusi stomata and cuticle pada daun kan. Ada stomata and cuticle yang membantu transpiration of pokok kan. So kalau dia diambil melalui shoot ataupun stem ni, berlakunya transpiration driven uptake. Okay, diffusive transport. Ini antara mekanisme melalui batang. Dan juga convective fluxes, biasanya di wetlands lah. Sebab apa berlakunya convective fluxes di wetland? Wetland ni adalah kawasan yang sentiasa submerged dalam air, sentiasa terendam dalam air. Dan
Bila benda terendam dalam air, dia juga membawa bersama VOCs ataupun gas dan organic compound yang mudah meruap. Okay. So nak faham lagi nanti you carilah YouTube video pasal kesemua benda-benda ni, increase permeability, hydraulic distribution, gas flux, supaya you boleh nampak gambaran yang lebih luas lagi untuk fahamkan sahaja the direct phytovolatilization. Tapi tak adalah saya tanya dalam soalan saya, jelaskan tentang direct and indirect phytovolatilization ni, rasanya tak ada. Tapi you kena fahamlah bagaimana ia membezakan antara direct and indirect lah. Mekanisme keempat melalui phytoremediation dipanggil sebagai phytodegradation. Sometimes kita panggil dia sebagai phytostimulation. Okay. Kenapa term dia berbeza? Tapi proses yang sama kita akan jelaskan. Okay. So generally phytodegradation ni sebenarnya adalah enzymatic breakdown of pollutants. Dia adalah cara untuk dia breakdown pollutants, degrade pollutants menggunakan proses dengan merembeskan enzim kepada, dan dia tukar kepada bentuk yang lebih simple ataupun lebih kurang bahaya untuk digunakan oleh plant ataupun surrounding ekosistem dia. Dan ia berlaku sama ada di kawasan rhizosphere iaitu plant root sebelum dia absorb, ataupun kadang-kala di bahagian root selepas dia ambil dan dia sintesis dalam root. Okay. Dia berlaku dalam dua bahagian sebenarnya. Okay. Folia dan juga rhizodegradation. Rhizosphere dan juga di bahagian folia, iaitu bahagian daun. Okay. Kalau photodegradation ini, kalau phytodegradation berlaku di dalam kawasan rhizosphere, okay, kawasan di bahagian bawah tanah di mana akar pokok berselirat, akar pokok ni dia akan rembeskan enzim-enzim yang diperlukan untuk dia tingkatkan lagi proses degradation of contaminants dalam tanah. Okay, yang mana dia akan dibantu oleh root associated bacteria. Dekat kawasan akar kita tahu ada bakteria. So bakteria ni dia akan bantu lagi tingkatkan proses degradation. Jika degradation berlaku di dalam plant, di dalam pokok, iaitu selepas dia ambil dalam tanah, okay, within the plant, okay, so pokok itu mestilah mampu untuk absorb the pollutants dan translocate melalui rhizosphere kepada stem dia dan kepada daun, di mana dia boleh kumpul, dia boleh tukarkan pada bentuk yang harmless untuk elakkan kerosakan kepada sel-sel pokok itu. So bukan semua pokok lah mampu buat benda phytodegradation ini. Okay. So breakdown of contaminants taken up by plants menerusi proses metabolik di dalam pokok ataupun proses of breakdown of contaminants di sekitar plant menerusi kesan enzim yang dihasilkan oleh pokok. So dua ni berlaku, metabolic proses di dalam plant dan kesan rembesan enzim oleh pokok yang berlaku di sekitar rhizosphere. So satunya ada dua cara berlaku menerusi phytodegradation, iaitu rhizodegradation dan juga folia degradation. Rhizodegradation ini berlaku di kawasan plant roots. Okay, ini adalah plant roots. Okay, so dia akan rembeskan enzim. Okay, dan dia berlakunya fragmentation, iaitu dia kerat ataupun dia fragment, dia potong ataupun dia macam mana? Dia rembeskan enzim ni supaya dia boleh cut off the fragment yang diambil contaminants itu.
Degradation ini kepekatan of root ni where the concentration of root exudates is higher. Okay. Enzymes ini sebenarnya berlaku di kawasan root sebab root menyimpan enzymes yang sangat tinggi. So bila masa adanya enzim, adanya contaminants, dia akan rembeskan the enzymes. Okay. Sebab kawasan root ni mengandungi enzim yang sangat tinggi. Rhizosphere iaitu zon di sekitar akar pokok ini adalah juga hotspot bagi aktiviti mikrob. Jadi dia meningkatkan proses degradation of pollutants. Plant roots, akar pokok ini dia akan release pelbagai jenis root exudates ataupun rembesan ke kawasan rhizosphere. This is the surrounding of the plant lah. Okay, rhizosphere ini, kawasan di sekitar akar ini, dia adalah kawasan yang kaya dengan karbon. Dia akan meningkatkan lagi pertumbuhan dan juga aktiviti of microorganisms yang makan pollutant ini. Dia makan pollutant dan juga breakdown the pollutant. Dia gunakan pollutant ini sebagai karbon dan sumber tenaga dia. Sebagai sumber makanan dan tenaga dia. Cara kedua adalah foliar degradation, biasanya berlaku di bahagian above ground parts of the plants, iaitu di bahagian tanah, particularly the leaf. Particularly the leaf adalah daun. Okay. So permukaan daun ini, okay, adalah dia menyediakan satu kawasan untuk penyerapan pollutants daripada sekitar dia, atmosfera, udara ataupun daripada air. Okay, dia akan absorb dekat, accumulate dekat sini. So, daun adalah satu permukaan yang jauh lebih besar berbanding dengan shoot ataupun stem. Daun ni juga pada jika ada phytodegradation, dia boleh dia boleh possess the enzymatic systems. Dia boleh gunakan enzim dia untuk dia metabolize dan degrade certain organic pollutants. Okay. Dengan cara dia absorb the pollutants melalui leaf surface ni, permukaan tanah daripada atmosfer dan daripada air yang diambil menerusi translocation ini, dan diikuti oleh tindak balas enzim di dalam tisu pokok dan dalam tisu daun ini. Dan pollutants ni dia akan breakdown externally, okay, by the various substances, plant exudates dan juga enzymes released by the plants. So dia boleh, pollutants ni dia akan broken down externally. Yang keduanya externally, dia berlaku di kawasan rhizo tadi. So rhizo degradation dan juga foliar degradation. Okay. Kalau di kawasan rhizo dibantu oleh microbes, di bahagian atas dibantu oleh enzymes. Okay. Apa fungsi-fungsi plant roots dan rhizosphere? Ini yang kita panggil sebagai phytostimulation. Kita tahu ada dua term untuk phytodegradation ataupun phytostimulation. Sometimes dia panggil sebagai phytostimulation sebab apa? Sebab microbial activity ini distimulated ataupun dirangsang di bahagian rhizosphere dalam beberapa cara yang berbeza. Okay, so kena faham yang ni ya. Bagaimana plant roots membantu berfungsi untuk phytostimulation. Plant roots and rhizosphere. Ini mungkin masuk dalam test 2 kot rasanya, test 2. Okay. So, yang ni lah proses phytostimulation ini. Sometimes dia panggil phytostimulation kan. Difokus dekat sini. Okay. Dekat plant roots and rhizosphere. Sebab dekat kawasan rhizosphere ini ada banyak community of microbes. So microactivity ni dia akan dirangsang di kawasan rhizosphere dalam beberapa cara. Pertama melalui rembesan compound seperti sugar, carbohydrate, amino acid dan juga enzymes. Dia akan dirembeskan oleh akar pokok. Okay? Akar pokok ini kaya dengan microbe population, indigenous existing microbe dekat sini.
So plant ni dia akan rembeskan enzim yang mana meningkatkan lagi soil microflora seperti bakteria dan fungus di kawasan rhizosphere. Okey. Yang kedua, root systems ini kan, yang banyak-banyak root ni sama ada yang halus ataupun tebal, thickness thick ataupun apa tu, yang tidak yang kecil ataupun yang besar, root system yang halus ataupun besar, dia sebenarnya all them bring oxygen kepada kawasan rhizosphere. So oksigen ini penting untuk aerobic microbe yang membantu aerobic transformation oleh microbe di sekitar ini. Yang ketiga, bila berlakunya rembesan sugar, amino acid dan lain-lain enzymes daripada plants ini ditambah dengan adanya root oxygen contributions oleh root systems, dia akan membantu lagi meningkatkan sehingga 20% proses ataupun aktiviti fotosintesis, okay, yang dilakukan oleh bakteria denitrifying, iaitu yang menukarkan nitrogen kepada nitrik dan nitrat. Okay. Yang keempat, cara keempat, mycorrhizal fungi yang berada di kawasan plant roots ini, dia adalah dia ada satu fungsi iaitu metabolizing organic contaminants. Dia boleh metabolizekan pencemar-pencemar dalam bentuk organik dengan cara menggunakan enzymatic pathways yang unik, yang mana bakteria fungi ini sahaja fungi ini sahaja boleh guna. Bakteria bakteria lain dia tak boleh nak tukar organic contaminants ini. So kawasan ini dia ada bakteria dan fungi. Tak semua benda bakteria boleh transform kepada pada harmless substance. So dia perlukan bantuan fungi juga. Kan? Fungi ini dia pun boleh bertindak dengan plant roots yang berada di plant roots ni, boleh bertindak dengan adanya dia punya enzymatic pathways dia juga. So bakteria dia gunakan enzymatic pathways untuk rembeskan enzim dia. Fungi pun dia ada yang berada di plant roots juga, dia boleh gunakan enzymatic pathways dia yang unik, yang mana dia boleh transform others ataupun metabolize others organic pollutants selain daripada yang bakteria boleh transform. So both fungi and bakteria ada tugas yang sama tapi enzim yang berbeza. So that's why it is sometimes called as phytostimulation. They stimulate the microbe and fungi activity di bahagian rhizosphere and plant roots. Okay, so ini adalah functions of plant roots and rhizosphere dalam stimulating the rhizosphere oleh microbe dan juga fungi activity. Okay, microbe sama ada microorganism ataupun fungi. Okay. So dekat sini dia kata berlakunya efficient enzymatic and metabolic processes by soil microflora. Soil microflora adalah melibatkan microorganism dan juga fungi lah. Okay. So dia kat sinilah berlakunya stimulation by plants exudates at root by enzymes, okay, oleh plant roots dan juga microflora dalam soil. So ini sebenarnya adalah summary yang ni you boleh baca sendirilah, nak tunjuk macam kecil sangatnya. Kecil now. Tak apa, nanti you boleh tengok dan tengok sendiri, you besarkan nanti macam mana ni. Dia just summarize lah apa yang berlaku dalam keempat-empat mekanisme ini. Okay, phytoextraction, ada phytodegradation, ada phytoextraction di bahagian atas, phytovolatilization di bahagian atas dan di bahagian bawah.
Okay, above ground and below ground, you kena bezakan kat mana proses-proses ni berlaku. So, phytoremediation ni tidaklah 100%nya bagus. Dia ada advantage iaitu kita boleh ada banyak lagi diversity of plants masih belum lagi di-explore. Dia boleh diaplikasikan secara in situ, dia boleh gunakan tenaga solar, dia adalah satu bentuk yang cost efficient using the low cost, dia ada low cost lah, costnya rendah, dia boleh diterima secara ecologically oleh surrounding environment dia, dan plants juga boleh beradaptasi dengan polluted soil. Tapi limitations dia adalah bergantung kepada keadaan iklim, physico-chemical properties of the soil, tolerance dia, tahap toleransi dia kepada kepekatan heavy metals, dan yang seterusnya adalah dari segi morfologi dan juga kedalaman tanah. Depth ni salah je, DEFTH. Okay. Kedalaman akar. Okay. Dalam bentuk akar dan juga kedalaman akar. Ini adalah limitation bagi phytoremediation. Tapi secara asasnya, plants ni adalah satu makhluk yang kita boleh observe dia dengan baik. Plainly observable. Kita boleh nampak tumbesaran dia, hasil dia, bagaimana dia bereaksi, pokoknya jadi kuning ke apa benda, kan? Possibility of recovering and reusing precious metals. Ini kita panggil sebagai phytomining. Contohnya, phytomining ni bukanlah satu phytoremediation, tapi dia boleh juga, dia digunakan untuk extract metals dalam tanah. So kita panggil sebagai phytomining. Saya tak nak fokus dalam phytoremediation kamu sebab terlalu banyak nanti. Dia cuma nak gunakan semula, nak ambil metals dalam tanah untuk digunakan semula. Dengan cara kita buat phytomining. Kita tanam pokok, kita extract. So extraction of the metals ni adalah proses lain lah, bukan phytoremediation. Okay, phytoremediation juga dia menggunakan naturally occurring organisms, iaitu pokok yang tahan di kawasan itu, dan dia can retain, mengekalkan ekosistem dalam keadaan yang lebih semula jadi. So dia mengurangkan kerosakan kepada tanah. The least destructive options adalah satu kaedah yang paling sedikit kemusnahan. Okay. Dan dalam masa yang sama, dia boleh meningkatkan lagi kesihatan tanah, meningkatkan lagi hasil pada pokok, dan juga mengimprovekan lagi proses phytochemical dalam plant. So ini juga adalah summary lah, you boleh tengoklah nanti, just nak bantu you hafal, ingat dan faham apa yang berlaku, mekanism-mekanism yang berlaku pada phytoremediation. Okay, so kita dah belajar 4 jenis phytoremediation, dah cukup dah untuk saya tanya dalam test tu dan juga final exam, tapi more dalam test tu lah. Okay, ada apa-apa soalan tak? You kena start lagi. Doktor. Doktor, saya nak tanya. Ya. Okay. Untuk yang topik sebelum ni, tillage cropping system dengan land reclamation for forest, swamp and agriculture land tu masuk tak dalam test 2? For sure lah masuk. Final exam boleh kata semua masuk. Cuma mana soalan yang saya dah tanya je tak masuk dah. Itu maksud saya. Kalau untuk test 2? Test 2 tak masuk. Test 2 bahagian saya masuk bioremediation dan phytoremediation sahaja. Okey, doktor. Sekejap saya tengok. Bahagian Prof Subhash yang remediation. Remediation saya rasa tak ingat lah yang mana. Saya tengok. Kalau tengok pada soalan dia,
dia tengok kepada soil contaminant removal process. Soalan dia. A bit on bioremediation, saya tak tahu dia ajak apa pasal bioremediation ni. Pasal strategis and bioremediation, bahagian dia lah. Kalau bioremediation bahagian saya lah, tak sama dengan bahagian dia. Faham tak? Saya tak tahu kata dia ajak juga bioremediation, tapi soalan dia ada juga pasal bioremediation. Tapi that one is part dia. Part saya dalam lecture semalam. Bioremediation ada juga dan dalam phytoremediation. Faham tak? Okey. Lepas tu soalan, ada 2 soalan, A, B, C, D bahagian Prof. Dr. Subhash, question 1. Question 2 baru bahagian saya. So, question 2 you kena jawab based on semua bahagian saya. Jangan jawab jawapan daripada Prof. Dr. Subhash. Jawapan Prof. Dr. Subhash bahagian soalan 1. Faham? Lepas tu nak bincanglah sikit pasal final exam. Kan ada masa lagi kan? Kita bincang sikit lah pasal final exam, risaulah. Mana tak soalan tak? Saya tengok sikit test soalan. Tadi buka. Okay. Untuk final exam ni, soalan 1 daripada bahagian Dr. Subhash. Okay. Dia berkaitan dengan soil fertility. Okay. Ini berkaitlah dengan texture of soil, nitrogen, phosphorus dalam soil. Question 2, soalan saya adalah pasal land remediation and land reclamation secara basic, secara general, dan juga ecological restoration itu. Termasuklah forestry hari tu yang kita ajar, yang saya ajar pasal forestry reclamation approach tu. Bagaimana nak address strategi, bagaimana nak compose strategi untuk forest reclamation approach. Kan saya ajar pasal apa? Pasal ingat. Saya ajar pasal macam mana dalam hutan, macam mana kita nak jadikan dia ekosistem yang lebih baik. Apa step-step yang perlu dibuat. Kita kena clean up dulu. Kita nak make sure apa pokok yang perlu ditanam. Bagaimana nak tanam pokok. Apa jenis-jenis pokok yang perlu diberi perhatian. Ingat. Mana tu? Kalau saya tanya, compose satu plan untuk forestry reclamation approach. Ini adalah penebus gunaan tanah, bukan remediation, tapi kita nak tebus guna balik tanah. First kita kena buat apa? Kita kena buat site assessment, betul tak? Site assessment, apa dalam site assessment ni? Sejauh mana dia punya degradation of the tanah? Apa punca dia? Dan kita kena nilai dia punya current status of soil, water and vegetation, that is comprising of the ecosystem, kan? Kemudian adanya
reforestation. Sebab apa? Ini adalah forestry reclamation, penebus gunaan balik tanah. Kena ada strategi on the reforestation, iaitu kita kena kenal pasti dan beri keutamaan kepada apa jenis plant species, bagaimana nak kembalikan semula habitat yang kritikal dalam forest ekosistem itu. Okey, itu dari segi ekologi. Kalau dari segi ekosistem, apa? Ekosistem ni tidak bermaksud pokok saja kan? Tanah, udara, air. So, yang paling senang apa dia? Bila kita buat forestry reclamation adalah kita nak control the soil erosion. Kita nak control soil erosion dan juga pengurusan watershed, itu tadahan air. Sebab forest adalah kawasan tadahan air. Bagaimana? Apa cara nak manage the watershed dan juga control the soil erosion. Ini dari segi sebahagian daripada plan untuk ekosistem. Yang ketiga untuk penebus gunaan forest adalah dari segi community engagement. Community, bila kita bercakap tentang community, kita nak libatkan community adalah stakeholder lah kan. Stakeholder ni orang-orang yang terkesan ataupun mendapat kesan daripada projek penebus gunaan forest ini. Okay, iaitu local communities, governmental agencies, NGO dan lain-lain yang boleh dimasukkan dalam planning dan juga implementation proses itu. Yang keduanya education and awareness. Okay, kita boleh conduct awareness campaigns, educational programs untuk rakyat ataupun komuniti sekitar faham dan appreciate the importance of the forest and sustainable ecosystem. Yang keempat, kita perlu masukkan dalam plan itu adalah kita perlu buat pemantauan, monitoring framework. Okay, monitoring framework maksudnya perlu ada indikator apa yang kita nak monitor. Monitoring the key indicators. Okay, supaya kita boleh buat necessary adjustment and improvement berdasarkan kepada hasil of the monitoring. Dan monitoring framework juga mestilah berlaku dalam keadaan adaptive long term, dalam jangka masa yang panjang. Kita perlu buat satu long term maintenance of the reforested areas selepas kita dah buat penebus gunaan tanah. Bukan setakat sampai siap for reforestation saja. Selepas develop a long term maintenance of the reforested areas. Okay, kita kena kaji apa species control, bagaimana nak buat periodic monitoring dan juga evaluation. So soalan tu mungkin dia akan tanya, okay, untuk ekosistem bagaimana, apa you kena buat? Ecological bagaimana nak buat? Community engagement bagaimana you nak buat? Monitoring macam mana nak buat? Ni saya dah cerita ni apa yang berlaku perlu dibuat dalam bila kita nak develop a comprehensive plan for a forestry reclamation. Okay. Seterusnya pasal soil conversion. Okay, soil conversion ni di bahagian Prof. Dr. Subhash. Tentang soil erosion, conservation tillage, di bawah soil conservation lah. Saya tak tahu apa yang diajak di bawah soil conservation and soil erosion ni. Kemudian remediation di bahagian saya yang kita belajar semalam lah, bioremediation. Sebab bahagian saya cuma ajar kalau untuk CO3, bioremediation dan juga phytoremediation. Okay. So remediation
dari segi land rehabilitation. Kita dah belajar land rehabilitation kan awal-awal itu, pertengahan SEM tu, apa challenges yang pihak berkuasa boleh mungkin hadapi bila nak handle land rehabilitation dari segi technical, social dan juga environmental considerations. Apa agaknya possible challenges kalau you fikirkan, cuba you fikirkan sekarang, apa agaknya dari segi technical challenge kalau authority nak buat land rehabilitations, apa dia perlu hadapi cabaran dulu dari segi technical apa? Cuba bagi jawapan kamu, saya betulkan. Saya tak boleh lah bagi jawapan tu final kot. Doktor ulang balik soalan doktor tadi. Hai, 2 kali ulang. Sorry doktor. Bagilah tumpuan. Bila autoriti pihak berkuasa nak handle land rehabilitation, apa possible challenges dia perlu hadapi dari segi teknikal? First, mestilah dia kena assess seluas mana ataupun sifat ataupun nature of the contamination tu dengan tepat. Betul tak? Sejauh mana dia contaminated, bagaimana the nature of contamination tu. Kena assess. Yang kedua, dia mesti develop remediation strategies yang efektif. Yang mana yang ni perlu ubah suai dengan tailored. Dia mesti tailored kepada specific contaminants dan juga site conditions tadi. Tadi dia dah assess dia punya extent and nature of contamination. Keduanya dia boleh dah lah develop the effective remediation strategies yang tailored to the specific contaminants and site conditions berdasarkan awal tadi assessment tadi. Yang ketiga, dia dah develop, dia kena implement lah. Dah develop strategi tadi, now dia nak implement the remediation techniques yang feasible dan juga sustainable, environmentally sustainable over time. Betul? Ini antara cabaran dari segi teknikal yang authority kena hadapi bila nak buat land rehabilitation. Dari segi social and environmental pula bagaimana? Apa cabaran yang perlu dihadapi? Fikirlah, takkan saya je bagi jawapan. You all kenalah fikir. Doktor, kalau dari segi sosial, kita boleh tak cakap macam politik macam susah nak buat sebab ada campur tangan macam tu, boleh tak? Ke tak boleh? Itu politik. Ini social. Social and environmental considerations. Maksudnya impact kepada nearby communities. Kita kena kurangkan kerosakan ataupun kesan kepada nearby communities sewaktu proses remediation activity tu. Yang kedua, on environmental consideration, kita kena make sure the potency of the environmental consequence seperti pelepasan contaminants ataupun gangguan kepada ekosistem. Dan juga kita kena balance keperluan of remediation dengan lain-lain kegunaan tanah yang perlu diutamakan. Contohnya pembangunan land ataupun pengekalan natural habitats. Bila kita buat deforestation, of course dia akan mengganggu nearby communities, termasuklah haiwan yang berada di dalam forest tu. So, kena jaga orang, kena kurangkan kerosakan dan impact pada nearby communities
dan juga balance keperluan of remediation tu dengan keperluan keperluan kegunaan tanah yang lain seperti pembangunan urban development, pembangunan bandar dan juga pengekalan the natural habitat dalam forest itu. Dan consider the potential environmental consequence, sama ada dari segi pelepasan kontaminan sewaktu sewaktu proses itu berlaku dan ataupun kerosakan, gangguan kepada ekosistem yang sedia ada. So we have to consider lah all this disruption and impacts. Nearby communities, environmental consequence, other land use priorities. So kena balance between the urban development and preservation of natural habitats. Okay. Lepas tu pasal in situ, the ex situ bioremediation pun ada. Dah cakap dah semalam, dah bincang semalam. Okay. Faktor-faktor pasal land farming, kena tahu. Bukan setakat bagi point ya, saya tak mau. Masuk dalam final exam, bagaimana, apakah faktor, nyatakan faktor justify faktor-faktor yang meningkatkan keefisienan land farming. Satu, dia bagi contaminant characterization. Kedua, soil properties. Kalau macam tu saya bagi daripada 2 markah, saya bagi 0.5 saja. Dia suruh justify. Justify bermaksud ada point dan you kena relate point tu dalam discussion. Kena buat ayat menerangkan apa contaminant characterization itu. Sebab itu soalan dia justify. Sebab justify ni adalah level C5, iaitu to justify, untuk terangkan idea apa yang you cakap ni. You jangan cakap je faktor tapi you tak tahu apa benda pasal faktor tu. Itu kan justify. So dapat daripada 2 markah 0.5 je boleh bagi. So kena ada penerangan lah bila soalannya berbentuk justify. Lainlah state. State tu you boleh bagi je point. Sebab state tu just C1. Okay. Seterusnya adalah bagaimana nak kenal pasti bakteria, apa kesan oksigen kepada bakteria itu. Itu dalam test tu. Dalam final exam adalah key components bila kita nak kenal pasti bakteria sebelum kita propose suitable bioremediation methods. Semalam pun dah bagi tahu dalam kelas, kan? Kemudian soalan seterusnya adalah phytostabilization. Okay. Apa mekanisme dalam phytostabilization? Yang ni saya tak tulis lah 100% dalam lecture note, tapi you kena tahulah apa mekanisme yang berlaku dalam phytostabilization. Kemudian bagaimana nak restore degraded wetlands? Wetlands ni bentuknya macam mana? Bentuknya sentiasa berair, submerged in water. So, dan dia ada banyak jenis tumbuhan, diversity of populations, biodiversity of populations. Apa critical aspect dalam wetlands ni bergantung pada apa yang berada dalam wetlands. So yang tu you kena fikir sikit lah. Hydrological dia sebab dia berair kan. Vegetation dia macam mana, dia tak sama dengan on land punya forest. Water quality improvement macam mana. Kemudian apa lagi ya?
Dia bagi satu case study, you suggest yang mana best phytoremediation based on the case study given. Sebab tu you kena ingat ni, setiap mekanisme ni bagaimana dia bertindak, apa mekanisme dia. So you match dengan maklumat dalam case study yang diberi dalam soalan nanti. Okay, apa lagi? Ada apa-apa soalan tak? So minggu terakhir lah nah, test 2 dan juga quiz kita buat. So minggu depan kita memang cuti pun, Rabu dan Khamis tu saya tak ada masa dah nak ganti tu. So saya bagi peluang untuk kamu study untuk quiz dan test 2. Okay? Doktor, topik untuk quiz masuk semua ke? Tadi dah habaq dah. Okey. Apa benda lah kamu ni? Dengar ke tak apa saya cerita duk beletak daripada tadi? Boleh pula tanya soalan tu. Okay. Apa lagi? Tadi macam berebut je nak tanya soalan. Tak adalah, tadi saya cakap thank you. Dia thank you. Kan saya dah cakap yang tadi apa yang keluar dalam test tu kan? Betul. Buat online macam tu lah. Okay. Dan saya rasa tu saja, dah 10.30 dah pun. Thank you for today. Kalau ada apa-apa soalan yang berkaitan dengan jangan tanya apa soalan lagi keluar. Hal tu saya memang ignore je, nanti mesej macam tu. Melainkan kalau kamu nak tanya doktor, mekanisme yang macam ni, boleh tak saya jawab macam ni untuk mekanisme yang ni? Boleh tak saya jawab macam ni untuk challenge macam ni? Yang tu bolehlah diterima. Kalau nak tanya soalan ni keluar tak doktor? Tu kalau depan-depan saya bagi penampak lah. Kalau dalam mesej saya ignore. Alright? Okay. So, thank you. Good luck untuk quiz dan test nanti. Minggu depan saya bagi chance untuk kamu study sungguh-sungguh. Supaya last week, final week kita boleh buat both quiz and test. Alright, thank you and have a nice day. Thank you, doktor. Thank you, Doktor.